الفاتحة إلى حضرة حبيبنا وسيدنا مولانا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، ثم إلى أرواح آبائه وإخوانه من النبيين والمرسلين والملائكة المقربين والكروبين، ثم إلى أرواح أزواجه وأهل بيته وذرياته، وإلى سائر الصحابة والقرابة والتابعين وتابع التابعين لهم بإحسان إلى يوم الدين، ثم إلى أرواح الأربعة الأئمة المجتهدين لا سيما إمامنا الشافعي ومقلديه في الدين، وإلى أرواح العلماء العاملين والفقهاء المحققين والقراء أئمة الحديث والمفسرين، وخصوصا إلى روح شيخ المؤلف هذا الكتاب وأصوله وفروعه وما ينتسب إليهم أجمعين، ثم إلى أرواح والدينا ووالديكم ومشايخنا ومشايخكم، شيء لله تعالى لهم الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم، بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، الرحمن الرحيم، مالك يوم الدين، إياك نعبد وإياك نستعين، اهدنا الصراط المستقيم، صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين. بسم الله الرحمن الرحيم، الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على أشرف الأنبياء والمرسلين، سيدنا ومولانا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. سبحانك لا علم لنا إلا ما علمتنا إنك أنت العليم الحكيم، ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي، وسدد لساني واهد قلبي بحق سيدنا محمد صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم. نوينا التعلم والتعليم والتذكر والتذكير والنفع والانتفاع والإفادة والاستفادة والحث على التمسك بكتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وآله وصحبه وسلم، والدعاء إلى الهدى والدلالة على الخير ابتغاء وجه الله وقربه وثوابه سبحانه وتعالى. أما بعد. Alhamdulillah, syukur kita kehadrat Allah Subhanahu Wa Taala kerana pada malam ini kita masih lagi diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu Wa Taala untuk kita sambung perbincangan kita di dalam kitab Safinatun Najah Fima Yajibu 'alal 'Abdi li Maulah. Pada kata musannif rahimahullahu tabaraka wa ta'ala wa nafa'ana bi'ulumihi wa ulumi masyayikhna fid darain amin. Qala faslun syurutu ijza'il hajari thamaniyah an yakuna bi thalathati ahjarin wa an yunkiyal mahalla wa an la yajiffa najisu wa la yantaqila wa la yatra'a alayhi akharu wa la yujawiza safhatahu wa hashafatah wa la yusibahu ma'un wa an takuna al-ahjaru tahirah. Pada minggu lepas kita telah masuk pada perbahasan tentang syurut-syurut, syarat-syarat untuk kita sah menggunakan istinja guna batu. Kita telah ceritakan pada minggu lepas sedikit tentang beberapa perkara yang berkaitan dengan istinja. Antara lain kita telah bincangkan tentang ta'rif bagi istinja, rukun istinja dan juga hukum-hukum bagi istinja. Jadi hari ini kita nak cerita khusus tentang syarat-syarat kalau kita nak istinja menggunakan batu. Kerana perbahasan yang kita akan bincang, apakah kaifiat yang paling afdal untuk kita istinja. Jadi pada minggu lepas kita telah bincangkan bahawa cara paling afdal ialah kita menggabungkan antara kita guna batu dan juga kita guna air. Itu cara yang paling afdal untuk kita istinja. Dengan makna kita mulakan dulu dengan batu pada nak mencucikan, nak menghilangkan najis pada kemaluan kita tadi tu. Sebab apa? Kita nak mengurangkan najis yang mana boleh kena kepada tangan kita, maka kita guna batu dulu. Kemudian kita susuli dengan kita basuh dengan air supaya menghilangkan athar. Itu kaifiat yang paling afdal. Cuma kalulah seseorang tadi tu dia nak memilih sama ada nak guna air ataupun batu, maka penggunaan air itu terlebih afdal untuk kita istinja, kerana air ni dia boleh menghilangkan ain najis dan juga menghilangkan athar, iaitu kesan-kesan najis yang ada pada kemaluan kita tadi. Jadi kalau kita nak ikhtisar, kita nak guna salah satu sahaja, maka air terlebih afdal. Jadi kita ada 3 peringkat lah. Peringkat pertama kita gabungkan antara kita guna batu dan juga guna air untuk istinja. Cara kedua,
iaitu kita guna air, dan cara ketiga kita guna batu, dan syarat-syaratnya kita akan bincang pada malam ni. Cuma kalaulah seseorang tadi tu dia istinja mula-mula guna air, kemudian dia nak istinja guna batu pula selepas tu. Sebab dia kata kaifiat yang paling afdal ialah gabung antara batu dan juga air. Tapi dia mula-mula guna air dulu baru dia istinja guna batu. Padahal ini para ulama kata tak sunat dia buat perkara tersebut kerana tidak mendatangkan faedah. Sebab bila dia dah istinja guna air, maka telah hilang segala ain dan juga athar kesan-kesan najis yang ada pada kemaluan tadi. Maka tak ada faedah dah dia guna batu selepas tadi. Bahkan boleh jadi bazir, dan juga ada setengah ulama kata boleh jadi makruh pula dia buat perkara tersebut. Baik, pada hari ini kita akan bincang ada 8 perkara yang merupakan syarat untuk kita istinja guna batu. Syarat yang pertama dia kata an yakuna bi thalathati ahjarin. Bahawa hendaklah dia menggunakan 3 biji batu. Kita nak istinja guna batu ni mesti paling kurangnya kena guna 3 biji batu. Kerana ada larangan yang sahih daripada baginda Nabi SAW kepada para sahabat dan juga kepada umat seluruhannya daripada kita beristinja menggunakan kurang daripada 3 biji batu. Hadis ini diriwayatkan dalam kitab Sahih Muslim daripada sahabat Salman Al-Farisi. Dia meriwayatkan, dia kata nahana Rasulullah SAW an nastanjiya bi aqalli min thalathati ahjarin. Kami telah dilarang oleh baginda Nabi SAW untuk kami beristinja menggunakan kurang daripada 3 biji batu. Hadis ini hadis sahih. Maka berdasarkan hadis tadi, para ulama dan juga fuqaha khususnya telah meletakkan syarat bahawa kalau kita nak istinja guna batu, paling kurang kena guna 3 batu. Cuma murad dengan 3 batu di sini para ulama, khususnya ulama-ulama Syafi'iyah, dia kata murad yang dikehendaki dengan 3 batu di sini bukanlah 3 batu secara zahirnya, tetapi yang dikehendaki ialah 3 sapuan, 3 basuhan. Yakni 3 sapuan. Walaupun menggunakan sebiji batu, asalkan kita sapu menggunakan 3 kali sapuan. Jadi kaifiat kita nak guna ni ada 2 lah. Sama ada kita guna 3 biji batu sebagaimana zahir hadis tadi, Nabi suruh jangan kita istinja kurang daripada 3 biji batu. Ataupun kita guna satu batu yang mempunyai banyak bucu. Jadi kita guna 3 bucu untuk kita sapu, untuk kita istinjakan anggota kemaluan kita daripada najis tadi. Jadi bilangan batu di sini bukanlah qaid, tetapi yang dikehendaki ialah adadul masahati, yakni bilangan sapuan. Di situ. Sebab bila syarak telah tetapkan sesuatu perkara dengan datangkan dengan bilangan, maka tak dapat tidak mesti ada faedah didatangkan bilangan tadi. Sama ada syarak nak melarang kita tambah dan kurang pada bilangan tersebut, ataupun salah satu, yakni tak boleh tambah, tak boleh kurang. Di sini pada masalah ni, kalau bab nak nambah, kita nampaknya tidak ada larangan daripada baginda Nabi SAW. Cuma ada larangannya kurang daripada 3 kali sapuan. Serupalah perbahasan yang kita akan bincang nanti ni dalam bab najis. Kita nak menghilangkan najis. Contohnya najis mughallazah. Nabi SAW suruh supaya kita basuh menggunakan 7 kali basuhan air. Salah satunya guna basuhan air yang ada tanah. Jadi mesti kena guna 7 basuhan. Dia tidak memadai kurang daripada 7 basuhan. Maka di sini pun samalah dalam bab istinja menggunakan batu. Kerana istinja ni kalau kita nak kira adalah orang panggil benda yang rukhsah. Maka dia tidak serupa dengan azimah. Maka syarat dia lebih ketat berbanding perkara-perkara yang azimah. Baik. Dia kata paling kurang guna 3 kali sapuan. Tapi ada ketikanya kita guna 3 tu tak hilang lagi najis. Air najis masih ada pada kemaluan kita. Maka kita nak buat guna, para ulama menyatakan wajib kita kena tambah bilangan tadi walaupun telah cukup 3, kerana
3 tadi itu adalah bilangan yang paling kurang. Jadi kalaulah kita guna dah 3 kali sapuan, 3 butir batu dah ataupun 3 helai tisu dah kita sapu kemaluan kita nak hilangkan najis, tengok-tengok ada lagi najis pada kemaluan kita, maka wajib kita tambah sehinggalah hilang najis tersebut. Kemudian kalaulah hilang najis tadi pada bilangan yang genap, yakni syafa', bilangan yang genap, contohnya pada bilangan yang keempat ataupun bilangan yang keenam, najis tadi telah hilang. Maka para ulama kata sunat kita tambah balik bilangan tadi supaya jadi ganjil. Sebab Nabi SAW ada dalam satu hadis yang diriwayatkan dalam kitab Sahih Bukhari dan juga Muslim daripada Abu Hurairah. Nabi SAW ada bersabda, "Izastajmara ahadukum falyastajmir witra." Bila mana salah seorang dari kamu ni beristijmar. Minggu lepas kita dah kata dah, terms istilah yang diguna pakai istijmar adalah khusus bagi istinja menggunakan batu. Adapun istilah istinja itu boleh guna batu dan juga air. Tapi kalau kita kata istijmar itu khusus guna istinja menggunakan batu. Nabi bersabda, kalaulah salah seorang daripada kamu beristinja menggunakan batu, maka beristinjaklah menggunakan bilangan yang ganjil. Jadi arahan baginda Nabi ini merupakan arahan yang dari segi sunat, bukanlah arahan yang wajib. Kerana ada hadis yang lain Nabi kata kalau buat itu merupakan perkara yang hasan, kalaulah dia tak buat itu perkara yang tak ada masalah. Jadi kalaulah najis tu masih ada, kurang kita guna dah 3 kali sapuan tapi najis masih ada, maka kita wajib tambah balik sapuan tadi supaya hilang najis walaupun bilangnya tadi tu bertambah. Tapi kalaulah najis tadi tu hilang pada bilangan yang genap, sunat kita ganjilkan bilangnya tadi. Dengan maksud kita tambah balik sapuan tadi biar jadi nombor yang ganjil. Nombor ganjil kat 1. Maksud di sini 5, 7, 9, 11 dan ke atas lah. Lebih kurang gitu. Kemudian Imam Al-Qurdi dalam syarah bagi Muqaddimah Hadramiyah dia kata, kita guna 3 biji batu itu terlebih afdal daripada kita guna sebiji batu yang ada 3 penjuru. Jadi sebabnya kerana mengikut zahir hadis yang Nabi SAW larang daripada guna kurang daripada 3 biji batu tadi. Jadi kalau kita guna tisu, guna 3 helai tisu lah. Yang lebih afdal berbanding kalau kita guna 1 tisu tapi kita guna 3 penjuru daripada satu tisu yang sama. Itu syarat yang pertamalah dalam perbahasan an yakuna bi thalathati ahjarin. Mesti guna 3 biji batu dengan maksud 3 kali sapuan supaya menghilangkan najis tadi. Syarat yang kedua, ayyun kiyal mahalla. Hendaklah batu tadi tu boleh membersihkan tempat najis tadi. Jadi tempat najis di sini ada merujuk kepada 3 tempat. Sama ada kepala zakar bagi orang lelaki. Hasyafah yang kita nama. Dengan maksud bila kita kecing, hasyafah lelaki tadi tu. Jadi kita kena hilangkan najis yang ada pada hasyafah tersebut. Bagi orang betina, mesti menghilangkan najis pada bibir faraj dia. Faraj kita ada bibir tu kan. Yang di luar yang zahir itu, yang di situlah kita kena hilangkan najis. Dan yang ketiga tempat iaitu lubai dubur. Dengan maksud bila mana kita berdiri, tempat tadi tutup. Yang mudah bahasanya tempat yang berkeriput tu lah. Bahasa orang Kelantan tu kan panggil. Maaf lah dalam bab ni kita kena cerita secara direct supaya tak ada kiasan supaya mudah faham. Kalau kias boleh jadi tak faham pula. Jadi kita cerita secara direct. Jadi ada 3 tempat yang wajib kita hilangkan najis tadi. Iaitu kepala zakar bagi lelaki, bibir faraj bagi perempuan dan juga lubai dubur yang tertutup ketika kita berdiri. Dengan maksud kita hilangkan najis tadi sehingga tidak tinggal lah baki melainkan asar, kesan bagi najis. Dengan maksud najis tu ain dia kita hilang, tetapi ada kesan-kesan dia tu. Dengan maksud mungkin ada bau dia, mungkin ada warna dia tu tak ada masalah, tetapi ain zat bagi najis tadi telah hilang. Dan kalaulah kita boleh hilangkan juga kesan tadi, itu terlebih sunat.
Cuma kadang-kadang kesan tadi tu tidak dapat dihilangkan menggunakan batu biasa gini. Dia boleh dihilangkan menggunakan air. Itu syarat yang kedua. Dan syarat yang ketiga, wa alla yajiffan najasu. Hendaklah najis tersebut tidak lagi kering. Jadi kalau kita nak istinja menggunakan batu, najis yang keluar melalui kemaluan kita, sama ada kubul ataupun dubur, mestilah masih tidak kering. Kalaulah najis tadi tu kering, sama ada kering tadi tu secara keseluruhan dia, ataupun sebahagian, kita berok tu kering dah separuh. Tepat kita berok tu kan, punggung kita tu rasa kering dah. Maka pada masa tadi, kita tidak lagi boleh menghilangkan najis tadi menggunakan batu, mesti kita guna air. Sebab apa? Kalau kita guna batu tidak boleh menghilangkan najis yang kering tadi. Dia kena guna air juga. Sebab dia dah tepek kerah dah gitu, maka tidak wajib kena guna air. Cuma ada masalah, kalaulah seseorang tadi tu dia kecing, kemudian air kecing dia tu kering. Dia tak ada nak istinja lah. Tapi dia kecing pula kali yang kedua. Dia kecing dah, lepas tu kering, kemudian dia kecing kali kedua. Menyebabkan jadi tepat tadi tu basah lah kira tak? Dengan sebab dia kecing kali yang kedua. Maka pada masalahan ini, bolehkah dia istinja menggunakan batu atau dia kena guna air? Maka para ulama kata, boleh dia guna batu untuk istinja. Kerana kecing yang kedua tadi tu adalah satu jenis yang sama pada najis yang keluar pada kali yang pertama, yang telah kering tadi. Jadi oleh kerana air ataupun najis yang keluar pada kali kedua tadi, itu adalah sama jenis yang sama dengan najis yang keluar pada kali yang pertama. Walaupun kali pertama tadi itu telah kering, kalau nak ikut tak boleh dah kita nak istinja menggunakan batu. Tapi kerana najis yang sama jenis keluar pada kali yang kedua, maka boleh kita istinja menggunakan batu. Contoh dia galik kering, kemudian dia rasa nak kecing pula, dia kecing balik, kemudian dia boleh guna istinja untuk membersihkan najis yang ada pada kemaluan dia tadi. Sebab sama jenis. Kalau berlainan jenis, contoh air kecing dia kering dah, kemudian dia nak kecing kali kedua, tiba-tiba bukan air kecing yang keluar, tetapi keluar darah ataupun keluar nanah, maka ketika itu tidak lagi boleh menggunakan istinja menggunakan batu. Tertentu kena guna air. Kerana darah ataupun nanah tadi bukan satu jenis yang sama dengan air kencing yang keluar pada kali yang pertama tadi. Itu syarat yang ketiga lah, harap maklum. Jangan dia sampai kering. Kerana bila dah kering, batu tadi tidak lagi boleh menghilangkan ain zat najis yang ada pada kemaluan kita tadi. Itu syarat yang ketiga. Kemudian syarat yang keempat, wa alla yantakila. Hendaklah najis tersebut belum lagi bergerak ataupun belum lagi berpindah ke tempat yang lain. Kita dah cerita dah pada syarat yang kedua tadi, tempat yang dikehendaki pada masalah istinja tadi iaitu kepala zakar, bibir faraj ataupun lubang dubur. Jadi janganlah najis telah berpindah daripada 3 tempat tadi. Contoh dia kecing, kemudian air kecing tadi tu meleleh sehingga keluar daripada had hasyafah kepala zakar dia. Maka ketika itu, kalaulah air kecing yang telah meleleh tadi tu bersambung, contohnya dia kecing, maka air tadi meleleh sampai ke poho dia, dan air kecing tadi tu tak butuh lah maksudnya, maka ketika itu wajib dia istinja menggunakan air pada semua anggota yang kena najis tadi. Dia tak boleh guna batu. Sebab najis tadi telah meleleh dan dia bersambung. Telah berpindah pada tempat yang asal. Adapun kalaulah najis tadi itu berpindah, tapi dia tidak bersambung. Contoh dia kecing, kemudian air kecing dia tadi itu titik kena kaki. Kaki dia kecing, dia tak jaga molek, air tadi kena kaki dia. Pada masalah ni, dia kena guna air pada istinja yang kena pada kaki. Adapun najis yang ada pada kemaluan dia, yakni pada hasyafah, pada ketika itu boleh dia istinja menggunakan batu. Sebab dia ada jarak, ada perpisahan. Kalau najis tak disambung, barulah kena guna semua guna air. Tetapi kalau najis tadi itu berpindah, walhal dia tadi itu ada penceraian, yakni ada berpindah daripada satu anggota kena kepada anggota lain, tidak bersambung,
maka ketika itu najis yang berpindah tadi kena guna air. Adapun najis yang kekal pada tempat yang keluar najis tadi, iaitu pada kemaluan dia, dia boleh guna istinja menggunakan batu. Situ. Harap maklum, mudah tu. Kemudian syarat yang kelima, wala yatra'a alaihi akharu. Hendaklah najis itu tidak bercampur dengan benda lain. Bila kita kecing, janganlah air lebihan daripada badan kita tadi tu bercampur dengan sesuatu ajnabi, sesuatu yang asing selain daripada najis yang keluar daripada badan kita tadi. Jadi benda asing ni boleh jadi dua, sama ada benda tadi tu najis ataupun benda yang suci. Benda yang najis contoh lagu mana? Contoh bila dia berak, tiba-tiba kena air kecing tepat dia berak tadi. Maka ketika itu tak boleh dah nak guna batu, kena guna air. Jadi benda yang asing tadi boleh jadi benda tadi tu kering ataupun benda tadi tu basah. Kalau basah seperti air kecing, kita kena air kecing. Ataupun benda kering, contohnya bila dia berak tadi kena najis yang lain. Tahi lembu buat kering, orang panggil terkebal, kena kepada kemaluan dia. Maka pada ketika itu tak boleh dah dia nak guna istinja menggunakan batu, dia kena guna air. Itu satu benda yang najis. Boleh jadi juga benda asing tadi tu benda yang suci. Jadi benda suci ni sama jugalah, ada kadang-kadangnya benda kering, kadang-kadang benda yang basah. Contohnya ada percik kena air. Kita tak boleh bila air, ada air tapi kita tak usah guna air. Tiba-tiba kita nak guna batu. Kita tengok bila kita dah berak tadi tu, tiba-tiba mecik air yang ada dalam bilik air tadi, maka ketika itu tak boleh dah kita nak istinja menggunakan batu, kita kena guna air. Jadi bercampur tadi ni tak semestinya benda tadi tu baru mari kena najis. Boleh jadi benda tu dah ada pada anggota kemaluan kita. Maka pada ketika itu pun tidak boleh lagi kita istinja menggunakan batu, kena guna air. Misalnya lagu mana? Salah seorang tadi tu dia telah beristinja menggunakan air. Dia berak ataupun dia kecing, kemudian dia istinja menggunakan air. Kemudian dia nak qada hajat kali yang kedua. Sebelum tempat ataupun kemaluan dia tadi tu kering. Bila dia guna air, jadi basahlah kemaluan dia tadi. Kemudian dia kencing ataupun dia berak, qada hajat bagi kali yang kedua. Maka bila dia dah qada hajat untuk kali yang kedua, walhal anggota kemaluan dia tadi tu masih lagi basah, maka ketika itu juga wajib dia istinja menggunakan air. Dia tak boleh dah nak guna batu. Sebab pada tempat kemaluan dia tadi tu telah ada sesuatu yang asing, iaitu telah ada air. Cuma orang tanya persoalan, kalulah kemaluan kita tadi tu ada peluh. Contohnya punggung lah kan, biasanya pada punggung ni peluh. Jadi bila dia berak, ada peluh yang keluar daripada papai punggung dia, yang kena kepada tempat lubang-lubang dia. Adakah memadai pada masalah ni dia kena guna air ataupun boleh dia nak guna batu? Maka para ulama kata tidak jadi masalah kalulah ada peluh pada tempat kemaluan kita tadi tu. Sebab benda tadi tu benda daruri, benda yang kita tak boleh nak elok. Peluh ni benda yang kita tak boleh nak elok, lebih-lebih lagi kalulah pada tempat yang panas. Jadi kalau peluh tak boleh lalu dah nak guna istinja menggunakan batu, maka memberi mudarat. Jadi para ulama kata boleh untuk kita istinja menggunakan batu bila mana bercampur dengan benda yang peluh, kerana peluh tadi tu benda yang daruri, benda yang kita tak boleh nak elok. Boleh tengoklah perbahasan ni dalam kitab Manarul Huda, syarah bagi Safinatul Najah. Tu syarat yang kelima. Kemudian syarat yang keenam, wala yujawiza safhatahu wa hasyafatahu. Hendaklah najis yang keluar tadi tidak melepasi, tidak berpindah neleh, orang Kelantan panggil neleh, melepasi daripada lubang dubur dan juga hasyafah kepala zakar. Jadi syarat yang kena ni lebih kurang pada syarat yang kelima, iaitu syarat kelima tadi kan dia kata najis tadi jangan berpindah. Supalah pada masalah ni, janganlah najis tadi tu meleleh keluar daripada had hasyafah zakar ataupun orang panggil safhah, orang panggil lubang dubur dia tadi. Contohnya kalulah dia tadi tu masalah hamba sebut dia berak cerik beret. Dia berak cair, maka tahi dia tadi tu meleleh daripada
lubang dia, maka ketika itu tidak lagi boleh dia istinja menggunakan batu, dia kena guna istinja menggunakan air. Dia kena guna air. Satu lagi, kalau orang puas, janganlah air kecil tadi tu masuk dalam lubang farak dia balik. Dah tubik dah daripada bibir farak masuk semula, maka ketika itu tak boleh dah nak guna batu, kena guna air lah pada bahagian farak yang telah masuk air kecil dia tadi tu semula. Tu syarat yang ke-6. Mudah ya ni. Dan syarat yang ke-7, wala yusibahu maun. Janganlah najis tadi itu hendaklah najis tadi tidak terkena air. Janganlah najis tadi itu terkena air. Sama ada air tadi tu kita nak beristinja ataupun air yang lain. Sebagaimana syarat ni lebih kurang syarat yang kelima. Syarat yang kelima. Jadi benda ni kita kena intibah sikit, ambil perhatian. Contohnya kita guna wet towel, ataupun kita guna tisu basah. Penggunaan tisu basah dalam hukum istinja itu tidak dibenarkan kerana tisu basah tadi ada zat yang lain, iaitu benda tadi tu basah, ada air. Jadi tak boleh kita istinja menggunakan tisu basah. Jadi kekal najis yang ada pada kemaluan tadi tu masih ada. Jadi cara dia lagu mana, kita guna dulu sesuatu yang kering, kena guna tisu kering dulu, barulah nak guna air ataupun kita nak guna tisu basah lepas tu, tak ada masalah. Jangan kita guna tisu basah pada awal tu kita guna tisu basah, tak boleh, kerana dia dah jadi bercampur dengan benda-benda yang asing, maka telah menajiskan sebab seluruh tempat tadi. Jadi tempat tu kekal dalam keadaan najis. Tu syarat yang ke-7. Cuma ada setengah ulama dia tambah lagi satu syarat, mestilah najis tadi keluar daripada faraj ataupun kemaluan yang wadah, yang jelas. Sebab ada kemaluan yang tak wadah. Misalnya bagi orang yang khunsa. Orang khunsa muskil, dia ada dua kemaluan. Jadi orang yang khunsa muskil, bila mana dia ada dua kemaluan yang berfungsi kedua-duanya, bila mana keluar najis daripada kemaluan dia tadi, maka ketika itu dia tak boleh istinja menggunakan batu, kerana boleh jadi kemaluan satu lagi tadi itu adalah kemaluan yang tambahan. Kita tak tahu mana satu kemaluan yang asal dan juga kemaluan yang tambahan. Jadi ketika itu orang yang khunsa muskil, dia tidak boleh beristinja menggunakan batu, dia kena guna air. Kerana kemaluan dia tadi itu boleh jadi kemaluan yang tambahan, bukan kemaluan yang asal. Tu. Ada pun kita orang yang sehat ni ada kemaluan besar, ya. Orang panggil yang wadah. Kalau laki-laki lah, kalau puan ataupun khunsa yang wadah, ketika itu dia boleh nak guna istinja menggunakan batu. Habis. Kemudian syarat yang ke-8, syarat yang ngelah, iaitu antakuna al-ahjaru tahirah wa antakuna al-ahjaru tahiratan. Hendaklah batu yang digunakan tadi itu bersih, bukanlah benda yang najis. Contohnya benda najis lagu mana? Kita guna tahi yang telah kering, kita guna istinja, tak memadai. Ataupun benda tadi itu suci tapi terkena najis, yang kita namakan sebagai mutanajis. Benda tadi itu suci tetapi dia telah diliputi dengan najis. Contohnya batu yang telah digunakan untuk istinja dah. Maka ketika itu tidak memadai untuk kita istinja menggunakan batu ataupun menggunakan tisu tadi. Sebab ada hadis riwayat Imam Bukhari daripada Abdullah bin Mas'ud, dia meriwayatkan bahawa Nabi SAW pada suatu hari Nabi pergi pada tempat nak qada hajat. Kemudian Nabi minta kepada Abdullah bin Mas'ud supaya membawa kepada Nabi 3 biji batu supaya Nabi boleh istinja. Kemudian bila mana Abdullah bin Mas'ud pergi cari-cari batu pada tempat tadi, dia tidak mendapati kecuali ada 2 butir batu je. Dia duk cari dah batu ni, tak jumpa daripada pasir tadi, hanya ada 2 butir batu sahaja. Kemudian dia duk cari-cari yang ketiga, tak jumpa, maka dia pun mengambil satu tahi rausah. Rausah ni iaitu satu tahi yang kering. Maka dia bawa pergi jumpa Nabi SAW. Biasanya tahi unta lah. Tahi unta ni dia bulat gitu sikit, dia kerah. Dan juga bila dia kering itu jadi serupa dengan batu. Kalau tahi kambing tu kita boleh nampak kecek.
Tapi kalau tai uton ni dia besar sikit. Kalau tai lembu ni dia tepek dah. Dia jadi sepur-sura gitu. Tu payah. Ni kalau tai uton ni dia jadi lebih kurang sepur batu. Maka Abdullah bin Mas'ud radhiyallahu taala anhu pergi bawa jumpa Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian bila mana Nabi tengok, Nabi ambil 2 biji batu tadi dan Nabi buang rauthah, tahik yang kering tadi. Kemudian Nabi kata wa hadza raqsun, benda tadi tu kotor. Jadi berdasarkan hadis tadi, Nabi kata berdasarkan hadis tadi kita boleh memahami bahawa untuk kita istijmar, istinja menggunakan batu ataupun sesuatu yang serupa dengan batu tadi, mestilah benda tadi tu benda yang suci, tak boleh benda yang najis ataupun perkara yang kena najis. Habis dah. Situ. Habislah perbahasan syarat-syarat kita nak istinja menggunakan batu. Kemudian kalulah seseorang tadi tu syok, selepas dia istinja molek-molek dah dia syok. Cukup syarat ke tidak? Ataupun dia kata, najis tadi tu pindah ke neleh ke tidak? Maka syok tadi, syok yang hasil pada jiwa dia tadi tu kita tidak iktibar, maka kita kena tolak syok tadi. Kerana benda yang yakin tidak dihilangkan dengan keraguan. Kaedah yang guna, al-yakinu la yuzalu bisyaki. Keyakinan yang telah hasil selepas kita buat perkara yang telah yakin, itu tidak memberi mudarat. Serupa jugalah kalau dia syok. Ambo tak disapu 3 kali ke kurang. Maka ketika tadi pun serupa jugalah, tidak memberi mudarat syok dia tadi, kira sah, tak ada masalah. Itulah pendapat yang muktamad yang dinyatakan oleh Al-Imam Ali Shibran Malisi dalam hasyiahnya ke atas Nihayatul Muhtaj. Ada satu faedah yang digunakan oleh para ulama. Antara lainnya dia kata, kalulah kita nak istinja menggunakan air, sunat kita basuh kubul, yakni kemaluan yang di depan dahulu, barulah kita basuh kemaluan yang di belakang, iaitu dubur. Tetapi kalau kita nak istinja menggunakan batu, kita istinja, kita mula daripada kemaluan yang belakang, kemudian barulah kita guna kemaluan yang hadapan, supaya najis tadi tu tidak berpindah. Itu salah satu hikmah lah yang diguna pakai. Kemudian dalam bab istinja ni, air yang kita guna tadi tu air sekadar yang ghalib pada zon, pada sangkaan kita boleh menghilangkan najis. Jadi cara dia lagu mana kita nak tengok, kalau kita basuh dah kemaluan kita tadi tu, kita rasa kasar. Kalau bagi lelaki, kita boleh rasa kasar ataupun ada rasa kesat pada tangan kita ataupun pada kemaluan kita. Ada pun bagi orang Tino dia rasa lembut, rasa halus. Maka ketika itu telah sempurnalah basuhan istinja kita tadi. Kita tidak digalakkan untuk kita membazir menggunakan air dalam istinja. Kerana perkara tadi boleh membawa perkara waswah yang boleh menjejaskan pemikiran dia. Kalau kita guna air banyak sangat, boleh jadi sebab waswah. Ataupun boleh jadi benda tadi tu perkara-perkara yang membazirkan. Lepas tu pula tak wajib kita pergi cium tangan kita selepas kita istinja. Kita nak tahu najis tadi tu hilang ke tidak, kita pergi cium tangan. Tak wajib. Bahkan tak sunat, makruh kita pergi cium tangan. Tetapi kalaulah kita cium juga, tiba-tiba ada rasa bau najis, maka ketika itu merupakan dalil bahawa tangan kita ni masih ada kesan najis. Kita kena basuh tangan kita. Adapun kemaluan kita tu tak wajib dah. Tak perlu kita pergi bang situ dah. Hanya basuh pada tangan kita sahaja. Sebab itu para ulama kata tak wajib, bahkan tak sunat kita pergi cium tangan kita selepas kita beristinja. Sebab itu sunat kita guna sesuatu yang boleh menghilangkan bau najis. Contohnya guna sabun ataupun kita guna tumbuhan-tumbuhan yang boleh menghilangkan bau. Habis di situ pada perbahasan istinja menggunakan batu. Perbahasan yang panjang lagi boleh kita rujuk pada kitab-kitab yang musalah. Kitab ni hanya kitab matan, kitab mukhtasar, kita cerita tentang perkara-perkara asas sahaja. Kemudian kita sambung pada kata musannif rahimahullahu subhanahu wa ta'ala, faslun furudul wudu'i sittatun, al-awwalun niyyah, al-thani ghuslul wajhi, al-thalisu ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, al-rabi'u mashu ba'dir ra'si wa jami'uhu sunnah, al-khamisu ghuslul rijlaini ma'al ka'bain, as-sadisu tartib. Yang ni fasal yang ke-6, kita nak cerita tentang rukun-rukun ataupun fardu-fardu bagi wudu. Fasal ini merupakan satu perbahasan yang utama yang didatangkan dalam kitab kita ni.
Kerana maqasid bagi taharah ada 4. Perkara utama yang kita nak bincangkan dalam bab kitab taharah ada 4. Pertamanya iaitu wuduk. Kemudian kita akan bincang tentang mandi. Seterusnya tayammum. Dan yang keempat, menghilangkan najis. Ini merupakan 4 maqasid perkara utama dalam perbahasan taharah. Jadi, dia mulakan perbahasan dengan perbahasan wuduk kerana banyak perbincangan yang berkaitan dengan wuduk, maka dimulakan dulu perbahasan tentang wuduk. Dan wuduk ini telah difardukan sama dengan sembahyang, iaitu pada malam Isra' Mi'raj Nabi SAW. Bila Nabi diwajibkan untuk sembahyang, maka wuduk pun diwajibkan juga pada malam Mi'raj tadi. Tetapi masyru'iyah, pensyariatan wuduk tadi telah ada sebelum daripada malam Mi'raj lagi. Bahkan wuduk tadi merupakan satu syariat yang qadimah. Perkara-perkara yang telah diguna pakai oleh umat-umat yang telah terdahulu. Antara lain dalam kitab-kitab syarah dinyatakan bahawa Siti Sarah, isteri bagi Nabi Ibrahim AS, tatkala mana dia berdepan dengan seorang raja yang ingin buat jahat kepada dia, maka dia telah berwuduk dan berdoa kepada Allah Subhanahu Wa Taala supaya Allah bagi jalan keluar bagi diri dia. Kemudian Allah Ta'ala makbulkan permintaan dia tadi. Dia dipitamkan. Allah Ta'ala bagi dia peseh. Kemudian bila lah raja yang jahat tadi nak ngenak ke dia, maka raja tadi tak dapat buat ngenak kepada Siti Sarah, isteri kepada Nabi Ibrahim AS. Jadi syariat tentang wuduk ni telah ada pada umat-umat yang telah terdahulu. Cuma khususiyat, kelebihan yang ada pada umat Nabi kita Muhammad SAW, iaitu ghurrah dan juga tahjil. Apa dia ghurrah? Iaitu kita lebihkan basuhan pada muka dan juga kepala. Bila kita basuh, sunat kita lebihkan basuhan pada muka kita. Biar sampai bawah ni, sampai kepala. Begitu juga lah kalau kita basuh kepala, biar lebih kepala tadi. Itu kita namakan sebagai ghurrah. Ataupun satu lagi kelebihan dalam umat Nabi Muhammad SAW yang tidak ada pada umat-umat yang terdahulu, iaitu tahjil, iaitu kita basuh lebih daripada batasan buku lali. Iaitu kaki kita basuh lebih biar sampai kepada betih, ataupun kalau tangan ni kita lebih kepada siku. Kerana ada hadis baginda Nabi SAW, Nabi kata, Inna ummati ya'tuna yawmal qiyamati ghurran muhajjalin min atharil wudu faman istata'a minkum an yutila ghurratahu falyaf'al. Jadi umat Nabi SAW pada hari kiamat ni ramai dan bercampur dengan umat-umat yang lain. Jadi lagu mana kita nak cek umat Nabi SAW? Nabi kata umat aku ni mari pada hari kiamat dengan keadaan bersinar-sinar rupa dia dan juga kaki dan juga tangan dia. Kerana daripada kesan dia ambil wuduk. Jadi kalau kita lebihkan basuhan muka dan juga kepala kita hinggalah melebihi had yang wajib, begitu jugalah basuhan kaki dan juga tangan kita, maka semakin luaslah, semakin cerahlah cahaya yang akan kita dapat pada hari kiamat nanti. Jadi orang boleh cek, ni adalah umat Muhammadiyah, umat Nabi Muhammad pada hari kiamat, pada hari akhirat, kerana dia pada masa di dunia dulu dia telah melebihkan basuhan pada bab ghurrah dan juga bab muhajjalin dalam tahjil. Dan kelebihan wuduk banyaklah, boleh tengok dalam kitab-kitab hadis dan juga kitab-kitab fiqh. Cuma di sini kita nak bahas apakah hukum kita berwuduk. Maka ulama kata ada dua hukum. Ada ketikanya wajib kita berwuduk bila-bila mana kita nak melakukan ibadat-ibadat yang berhajat kepada wuduk. Contohnya solat, sama ada solat fardu ataupun solat sunat. Ketika tu bila kita nak semayah, wajib kita berwuduk, ambil air semayah. Ataupun kita nak tawaf, kerana syarat daripada tawaf ialah mestilah kita ni suci daripada hadas kecil. Maka wajib kita berwuduk ketika mana kita nak tawaf, sama ada tawaf fardu ataupun tawaf yang sunat. Ataupun kita nak menyentuh mushaf, menyentuh Quran, ketika itu wajib kita berwuduk. Itu situasi yang pertama, hukumnya iaitu wajib. Hukum yang kedua sunat untuk kita berwuduk, iaitu bila mana kita nak baca ataupun mendengar Al-Quran, kita baca kitab-kitab hadis, ataupun kita bawa kitab tafsir, kitab hadis, kitab fiqh, ataupun kita nak melaungkan azan, ketika tu sunat kita berwuduk.
ataupun kita nak iktikaf dalam masjid, kita sunat berwuduk, ataupun kita nak wukuf di Arafah, kita nak sa'i ataupun nak ziarah makam Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sunat juga kita berwuduk. Kita nak tidur, kita nak usun jenazah, sunat kita berwuduk. Bahkan para ulama kata disunatkan kita sentiasa berada dalam keadaan berwuduk dan juga kita tajdidkan wuduk kita tadi. Kita perbaharukan wuduk kita tadi. Ini adalah kelebihan Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu. Boleh tengok dalam kitab hadis, Sayyidina Bilal ni dia boleh masuk syurga, salah satu sebabnya ialah kerana dia sentiasa dalam keadaan berwuduk. Ada hadis Nabi SAW pada satu hari dengar tapak kaki dan juga tapak selipar Sayyidina Bilal radhiyallahu taala anhu dalam syurga. Maka Nabi tanya kepada Sayyidina Bilal, gapo yang membuat? Maka Sayyidina Bilal kata, aku sentiasa dalam keadaan wuduk. Bila aku berhadas, aku terus berwuduk supaya aku ni kekal dalam keadaan bersuci. Habis. Jadi di sini musannif guna perkataan ataupun ibarat istilah fardu. Fardu di sini samalah maksud dia dengan rukun ataupun perkara yang wajib. Samalah tu, rukun, fardu ataupun perkara wajib. Yang ni rukun-rukun wuduk lah. Rukun-rukun bagi ambil air semaya. Perbahasan tu panjang lah lepas ni kita nak cerita. Yang ni dengan mana kalau kita tak buat rukun ni tak sah. Tak jadi air semaya kita tadi. Orang tak panggil air semaya. Kemudian wuduk ni kita boleh baca dua dah. Boleh jadi kita baca wuduk. Wuduk ni adalah perbuatan kita ni yang kita nak cerita ni lah. Wuduk bila kita baca dengan dhammah, kita baca dengan wuduk, itu merupakan perbuatan kita basuh anggota-anggota tertentu menggunakan niat-niat tertentu, menggunakan cara-cara tertentu. Maka itu dikatakan wuduk. Adapun kalaulah kita baca dengan wadu, dengan fathah, kita baca dengan baris atas, itu merupakan air basuhan untuk kita berwuduk. Jadi jangan tukar waduk dan juga wuduk. Kalau kita baca dalam kitab-kitab fiqh dan juga kitab-kitab hadis, banyak kita akan jumpa waduk, iaitu air basuhan Nabi SAW ataupun para sahabat. Jadi waduk adalah air basuhan, adapun wuduk adalah perbuatan kita ambil air semaya tadi. Jadi waduk adalah air semaya itu sendiri, tapi wuduk adalah perbuatan kita ambil air semaya. Jadi dia kata rukun ni ada biasalah ni budak-budak sekolah kecil, sekolah tadika pun tahu dah. Ada pak yang kering, ada pak yang basah, dua yang kering. Jadi perkara, dan ada 4 perkara yang sabit daripada Al-Quranul Karim, iaitu kita basuh muka kita basuh 2 tangan kita sapu kepala dan juga kita basuh 2 kaki kita. Yang ini pensyariatan yang ada dalam Al-Quranul Karim dalam surah Maidah. Allah Subhanahu wa taala berfirman, ya ayyuhalladzina amanu idza kuntum ilas solati faghsilu wujuhakum wa aydiyakum ilal marafiq wamsahu biru'usikum wa arjulakum ilal ka'bain. Jadi berdasarkan ayat yang daripada surah Maidah ni, Allah Taala telah nyatakan ada 4 rukun lah, iaitu kita basuh muka, kita basuh 2 tangan kita dan kita sapu kepala dan juga kita basuh 2 kaki. Orang budak-budak tahfiz ingat ni ayat surah Maidah. Ada lagi 2 rukun yang tidak ada dalam Al-Quran tetapi sabit pensyariatannya daripada sunnah baginda Nabi SAW, iaitu niat, iaitu sabit daripada hadis innamal a'malu binniyat. Dalil dia daripada innamal a'malu binniyat. Dan juga rukun yang kedua iaitu tertib, iaitu kita orang panggil buat ikut turutan. Ini berdasarkan suatu hadis Nabi SAW, bila mana ayat Quran menceritakan tentang kita nak sa'i daripada Safa dan Marwah, maka Nabi kata ibda'u bima bada Allahu bih, kamu mulakanlah dengan apa yang Allah Ta'ala mulakan, iaitu kita mula daripada Safa, kita habis dengan Marwah. Jadi berdasarkan hadis tadi yang diriwayatkan daripada Imam Nasa'i, dan hadis ini merupakan hadis yang sahih, maka para ulama mengambil istinbat berdasarkan hadis tersebut bahawa tertib merupakan salah satu daripada rukun daripada wuduk. Kerana para sahabat bila mana tengok baginda Nabi SAW, Nabi tidak pernah berwuduk melainkan mengikut tertib yang telah dinyatakan oleh baginda Nabi SAW, yang kita akan bincang lepas ni lah.
Sebab al-ibrah bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Ni belajar dalam ilmu usul fiqh. Ibrah yang kita nak bicaranya adalah dengan umum lafaz tadi, bukanlah kerana khusus bagi situasi tertentu. Jadi ayat tadi nak cerita tentang haji, bukanlah kita nak masuk ayat tadi ataupun hadis tadi hanya kisah, hanya kena kepada dalam bab haji saja, tetapi kita guna kepada umum pada masalah-masalah yang lain, kerana lafaz tadi itu adalah lafaz yang umum. Kemudian perbahasan tentang wuduk ni kita bahas pula, iaitu apakah perkara yang mewajibkan bagi wuduk. Kita dah kata tadi ke, boleh jadi wuduk tadi tu perkaranya sunat, hukumnya sunat. Boleh jadi perkara tadi tu adalah hukumnya adalah wajib. Jadi para ulama menyatakan apakah mujibu li fardil wuduk, apakah mujib bagi wuduk, perkara yang mewajibkan bagi wuduk. Dalam mazhab kita khilaf, ada 3 pendapat. Ada pendapat pertama menyatakan bahawa perkara yang mewajibkan bagi wuduk tadi adalah hadas, iaitu hadas kecil itulah. Pendapat yang kedua, dia kata mendirikan sembahyang tu, bila mana kita nak diri sembahyang, itulah yang menyebabkan kita kena berwuduk. Adapun pendapat pertama, dia kata tak, bila kita berhadas, itulah yang menyebabkan kita kena berwuduk. Ada pendapat ketiga dalam mazhab kita, dia kata adalah kedua-duanya. Jangan maksud hadas dan juga kita nak mendirikan sembahyang. Cuma pendapat muktamad di sisi mazhab kita, mazhab Syafi'i, ialah hadas. Ni bila mana kita berhadas, maka wajiblah kita kena berwuduk. Jadi mengangkat hadas itu adalah syarat bagi sahnya sembahyang. Sebab Nabi SAW bersabda, la tuqbalu salatu ahadikum idza ahdasa hatta yatawadda. Jadi dalam hadis ni Nabi kata tidaklah diterima sembahyang salah seorang daripada kamu bila mana kamu ni berhadas sehinggalah dia ni berwuduk. Jadi berdasarkan hadis tadi kita tahulah bahawa perkara yang mewajibkan bagi wuduk tadi itu adalah hadas. Adapun kita nak semaya tadi, itu merupakan syarat untuk segera berwuduk. Jadi bila mana seseorang itu berhadas, dia kena berwuduk. Tapi bukanlah dengan segera. Bila mana dia nak sembahyang, barulah ketika itu wajib dengan segera dia berwuduk. Kalau tidak, tak sahlah sembahyang dia. Ni perbahasan yang dalil lah sikit. Mungkin kita akan bincang depan ni pula. Jadi rukun pertamanya niat. Niat ni benda dalam hati lah. Al-qasdu al-muqtarinu bil fi'li. Bila kita membetuli dengan buat, benda tadi tu dinamakan dengan niat. Jadi niat ni mula bila kita mula basuh muka. Dan bila kita dah mula basuh, maka ketika itulah wajib kita kena niat. Jadi kalaulah seorang tadi tu dia telah berniat awal sebelum daripada dia basuh muka. Contohnya bila dia dah basuh tangan, yang ni perkara sunat ataupun dia koma, maka ketika itu dia kena kekalkan niat tadi sehinggalah dia basuh mana-mana bahagian daripada muka dia. Kalaulah dia tidak kekalkan niat dalam hati dia tadi, maka pada ketika dia nak basuh muka, ketika itu tidak memadai, dia kena niat semula pada masa dia nak basuh muka tadi. Kerana awal permulaan bagi niat tadi itu adalah ketika mana dia basuh muka. Kerana ta'rif bagi niat ialah qasdus syai'i muqtarinan bi fi'lih, iaitu kita mengqasadkan nak buat sesuatu menyertai perbuatan. Adapun sebelum daripada kita buat sesuatu itu tidak dinamakan niat, itu dinamakan azam. Jadi berdasarkan ta'rif tadi itulah bahawa syarat untuk kita mula niat adalah pada ketika mula-mula kita sentuh anggota muka kita nak wudu. Dan cara berniat ni ada 2 cara, melihatkan kepada kondisi orang yang nak ambil air semaya tadi. Kerana boleh jadi ada orang tadi tu dia sihat, dia tidak berpenyakit. Dengan maksud dia ni bukanlah dalam keadaan yang kekal dalam keadaan hadas. Orang kalau kita biasa ni, orang gini boleh dia niat menggunakan 4 cara. Sama ada dia niat nak mengangkat hadas kecil, itu satu cara. Ataupun dia nak niat bersuci untuk sembahyang, yakni taharah lis-solah. Contohnya dia kata, sengaja aku berwuduk kerana nak bersuci untuk sembahyang. Cara yang ketiga, fardu wuduk. Contoh dia kata, sengaja aku berwuduk kerana berwuduk kerana fardu wuduk. Itu boleh. Ataupun cara yang keempat, kerana wuduk. Sengaja aku berwuduk. Gitu dia sebut fardu. Dia tak sebut fardu tapi dia kata wuduk. Jadi ada 4 cara lah. Sama ada kita nak mengangkat hadas kecil, ataupun kerana nak taharah lis-solah, nak bersuci untuk sembahyang,
ataupun kerana fardu wuduk, ataupun kerana wuduk. Jadi 4 cara ni salah satu memadai untuk kita mengangkat hadas ataupun kita nak berwuduk, mengambil air semaya. Ni bagi orang yang sihat tak ada penyakit. Adapun situasi yang kedua, orang ni orang yang tak sihat, dia ni berpenyakit, dengan maksud dia ni sentiasa dalam keadaan berhadas. Lagu mana ni orang yang sentiasa berhadas? Iaitu orang yang sentiasa keluar air kencing, yang dinamakan dalam bahasa Arab sil baul. Orang yang sentiasa kencing. Bukan dia sentiasa kencing, dengan maksud dia sentiasa keluar air kencing. Orang Melayu kita panggil kencing tak lawah. Dalam bahasa medikalnya kita panggil urinary incontinency. Susah nak sebut. Ada penyakit yang dinamakan kencing tak lawah. Jadi orang ni sentiasa dalam keadaan berhadas. Boleh jadi dalam berapa minit dia keluar air kencing. Boleh jadi berapa saat dia keluar balik air kencing dia tadi tu. Orang panggil pipe dia ni telah loose. Tak rapat dah, jadi tupik semua air kencing. Itu dinamakan sil baul. Ataupun ada orang yang kena sil rih. Kemaluan dia ni sentiasa mengeluarkan angin. Tubik semua angin. Duduk sikit kat tubik angin. Sentiasa dia tak boleh nak kawal. Ni bukan orang jenis suka ketuk ni. Ni memang dia tak boleh nak kawal angin yang keluar daripada kemaluan dia. Boleh jadi juga orang tina jadi yang daripada kemaluan yang depan dia tu kan. Ataupun khusus bagi orang tina, iaitu dia kena darah istihadah. Dia ni kena darah penyakit. Dengan maksud darah dia sentiasa keluar. Dia tak mari darah haid, tapi dia mari darah istihadah. Yang ni dia sentiasa dalam keadaan keluar darah lebih pada 15 hari. Maka ketika itu orang ni dikatakan orang yang berpenyakit. Jadi cara dia nak berwuduk dia tak serupa dengan cara orang yang sihat, iaitu cara orang yang sihat kita niat mengangkat hadas, ataupun kita nak taharah bagi sembahyang, ataupun fardu wuduk, ataupun kerana wuduk. Tetapi bagi orang nyakit ni dia kena niat untuk membolehkan dia sembahyang. Yang ni niat istibahatis solah. Kerana situasi bagi diri dia sentiasa dalam keadaan berhadas. Jadi hadas tidak terangkat daripada badan dia, kerana sentiasa keluar hadas. Jadi kalaulah dia niat berwuduk tadi tu nak mengangkat hadas, maka ada ta'arud, maka tak sah wuduk dia tadi. Jadi cara dia nak mengesahkan wuduk, dia kena niat kerana niat untuk mengharuskan dia ni melakukan ibadat sembahyang. Perbahasan dia panjang lah. Lepas ni kemungkinan kita akan cerita. Dia kena ada cara dia. Dia kena balu kemaluan dia, dia kena sumbat. Dan dia kena segera semaya, yang itu kita akan bincang lagi lah lepas ni. Cuma di sini bagi niat niat wuduk dia kena niat gitu. Dia kiaskan juga dengan tayamum, dengan maksud bagi orang yang sentiasa keluar hadas ni, dia hanya boleh guna satu wuduk untuk satu fardu sembahyang, dan boleh guna untuk beberapa semaya sunat. Supaya dengan tayamum lah. Jadi kalau orang tayamum, dia hanya boleh guna satu tayamum untuk satu fardu, boleh guna untuk beberapa perkara yang sunat. Tetapi dia tidak boleh guna untuk dua semaya fardu, tak boleh. Dia kena ambil semaya kali yang kedua. Tu rukun yang pertama. Kemudian rukun yang kedua, athani ghuslul wajhi, iaitu membasuh muka. Dengan maksud basuh muka ni sama ada perbuatan dia sendiri ataupun perbuatan orang lain. Orang lain tolong basuh, ataupun dia letak muka dia di bawah, pilih air turun atas muka dia, itu memadai, tak ada masalah. Cuma kita kena tahu apakah had muka. Kerana muka ni wajhun diambil daripada muwajah, iaitu benda yang kita bertentangan dengan muka kita. Jadi had muka ni kalau dari segi tingginya daripada atas ni, umbi rambut ni, anak rambut, sehinggalah di bawah dagu, itu dari segi panjang. Kemudian dari segi lebarnya daripada di sini, anak telinga ni, hinggalah kepada anak telinga yang kiri. Jadi berdasarkan sini semua ni wajib dia kena sapu, dia kena basuh muka dia untuk berwuduk. Jadi para ulama telah nyatakan bulu yang ada di muka ni ada 20 jenis bulu. Nama dia tu ada 20 nama. Kita Melayu ni kita boleh panggil ni kening, ni bulu mata kan. Dari Arab dia ada belakang ni bulu yang tumbuh sini, bulu yang di sini, ada nama semua. Boleh tengok dalam kitab-kitab yang besar. Cuma wajib dia basuh kulit ataupun rambut ataupun bulu yang ada dalam kawasan muka tadi, sama ada bulu tadi tu tebal ataupun nipis, wajib dia kena sapakan kepada kulit muka dia tadi. Melainkan pada jambai dan juga janggut, pada ketika itu dimaafkan. Dia hanya boleh basuh pada bahagian zahir sahaja. Kalaulah janggut dia tadi tu tebal ataupun jambai dia tadi tu tebal. Lagu mana kita nak tahu jambai ataupun janggut seseorang itu tebal? Iaitu kalaulah kita tak boleh nak tengok warna kulit yang di bawah
janggut tadi. Macam hamba ni janggut halus lagi ni, janggut nipis, kerana kita boleh tengok lagi warna kulit yang ada di bawah janggut tadi. Jadi bagi orang yang ada janggut tebal, dia hanya diwajibkan untuk basuh pada bahagian yang zahir sahaja, yakni pada depan ni. Adapun janggut yang duduk bahagian bawah yang kena pada kulit dia tu tidak diwajibkan, kerana itu merupakan rusuh bagi orang yang ada janggut ataupun misai yang tebal dah. Janggut ataupun ni jebeng yang tebal boleh. Tu cara kita nak kenal lah. Kemudian itu bagi lelaki. Ada pun bagi orang puan yang ada janggut ataupun dia ada sebeng, ada boni kekeh, dia ada hormon yang lebih, hormon lelaki tu lebih, menyebabkan dia ni ada misa dan juga dia ada janggut. Bagi perempuan, walaupun janggut dia tadi tu tebal, dia wajib juga kena sampaikan kepada kulit muka dia. Kena gonya siapa kulit siapa ke muka, kerana benda tadi tu benda yang nadir. Jadi benda yang nadir, jari-jari berlaku ni kita tidak dihukumkan dengan perkara tersebut. Sebab itu disunatkan bagi perempuan yang keluar janggut ataupun misa supaya dia sentiasa cukur perkara tadi. Kerana benda tadi tu bukanlah khususiat bagi orang tino. Orang tino ni tak ada janggut, tak ada misa. Jadi bila dia ada misa ataupun janggut, sunat dia untuk cukur tadi. Kemudian kita kata kena basuh semua yang ada muka. Ada pun biji mata tak wajib kita basuh dalam biji mata, begitu juga dalam hidung dan juga dalam mulut, kerana itu bukan zahir muka. Adapun di bucu mata ni kita kena perhatikan sikit, kita kena cek sikit, kerana di situ ada tahi mata kadang-kadang benda tadi boleh menghalangkan air daripada kena kepada anggota muka kita. Jadi yang bucu ni kena tengok, tapi dalam mata tu tidaklah wajib, kerana bukanlah zahir muka. Ada pun orang yang pakai hidung palsu misalnya, ataupun dia pakai tangan palsu. Kalau dia boleh tanggalkan hidung palsu dia tadi tu dalam wuduk, maka dia kena tanggalkan. Tetapi kalaulah hidung palsu tadi tu orang panggil tanah, rapat dah, kira tak boleh nak cabut. Kalau dia cabut menyebabkan ada mudarat bagi muka dia, maka ketika itu tidak menjadi masalah lah dia nak basuh muka dia begitu. Tak perlu cabut hidung palsu dia tadi. Ini ada dalam Fatwa Al-Fiqhiyah Kubra ni, perkara yang barulah. Habis situlah lebih kurang perbahasa muka. Kemudian rukun yang ketiga, ghuslul yadaini ma'al mirfaqaini, membasuh kedua tangan serta kedua siku berdasarkan ayat Quran tadi. Jadi tangan ni ada 3 tafsiran. Dalam segi bahasanya, tangan ni adalah daripada hujung tangan hinggalah kepada bahu. Itu adalah dari segi bahasa Arabnya itu dikatakan yadun. Adapun dalam bab wuduk khususnya adalah daripada hujung jari hingga kepada siku. Dan ada satu lagi perbahasa dalam bab jinayat, dalam bab curi, kita nak hudud tadi, bab tangan adalah daripada hujung jari hingga kepada pergelangan tangan. Itu dinamakan yadun dalam bab jinayat. Jadi dalam bab wuduk, tangan ini adalah daripada hujung jari hingga kepada siku. Mana-mana daging tambahan yang ada pada tangan yang asal ni wajib juga kita basuh. Contohnya ada jari yang lebih, wajib kita basuh jari yang tadi. Begitu jugalah kalaulah ada bulu-bulu ataupun bisu, bulu tadi walaupun tebal wajib juga kita basuh, kerana kena sampaikan kepada kulit tangan kita tadi. Dan juga benda yang berada di bawah kuku luar ni, dan juga di bawah kuku. Tetapi dimaafkan kalaulah tadi tu adalah kotoran daripada peluh itu. Contohnya daki daripada peluh, dimaafkan kalau sedikit yang ada di bawah kuku. Begitu jugalah bagi orang yang tak boleh nak elok. Contohnya dia ni kerja mekanik ataupun dia ni tukang cat. Jadi bawah kuku dia ni sentiasa ada benda-benda tadi, maka dimaafkan bagi orang gini. Begitu jugalah orang yang berkebun ataupun petani, dia ada semua tanah di bawah kuku dia, maka dimaafkan kalau ada sikit-sikit yang ada di bawah kuku dia tadi. Begitu juga kalaulah seseorang tadi tu ada duri yang kena pada anggota dia, kalau dia boleh cabut, dia wajib cabut duri yang ada pada tangan dia tadi tu. Tetapi kalaulah duri tadi tu telah tertanam di dalam daging dia, menyebabkan dia tak boleh nak cabut, maka ketika itu memadailah dia basuh luar sahaja. Tak wajib dia basuh pada tempat yang ada pada duri tadi. Kemudian orang yang terpotong tangan dia tadi tu, wajib dia basuh sekadar yang mana ada. Kalaulah potong pergelangan tangan, wajib dia mulakan yang mana ada. Begitulah, kalaulah tak ada tangan langsung, maka tak wajiblah dia nak basuh tangan dia tadi.
Itu lebih kurang lah perbahasan tentang basuh kedua tangan serta kedua sikunya. Perbahasan yang keempat, rukun yang keempat, ar-rabi'u mashu syai'in minar ra'si. Dia sapu. Di sini bukan basuh tetapi adalah sapu. Sapu sedikit kawasan kepala dia. Dia beza antara sapu dan basuh. Basuh ni mesti air mengalir. Itu dikatakan basuh. Adapun sapu, dia tidak disyaratkan air tadi tu mengalir, bahkan memadai kalulah basuh. Contoh tangan kita ni basuh, kita letak atas kepala kita, maka telah memadailah rukun menyapu kepala. Tak disyaratkan air tadi tu mesti mengalir. Dan air tadi mesti kena kepada kulit kepala ataupun rambut dia. Rambut yang ada pada had kepala. Jadi paling kurang rambut ni, ulama kata 3 helai rambut. Ada kil, ada pendapat yang kata selai rambut pun memadai. Tetapi rambut tadi tu mestilah berada di dalam had kepala. Adapun kalaulah rambut tadi tu panjang, contohnya kita ikat ataupun kita sanggur rambut retina, kemudian bila dia hurai, rambut tadi tu panjang. Menyebabkan kalau dia turun sini, dia telah melangkaui had kepala. Maka tidak memadai kalaulah dia sapu rambut yang keluar daripada had kepala. Yang dia boleh sapunya adalah rambut yang ada di dalam had kepala waktu atas ni. Sebab tu kita sapu gini. Adapun bucu ni, contoh dia sayur. Rambut dia ni dia warnakan rambut dia retina, ataupun dia ni pakai pomade lah. Jadi dia sayur rambut dia ni tak sewi kucai bojeng, maka dia sapu sini saja, tidak memadai kerana rambut tadi telah keluar daripada had kepala dia. Ada pun orang botak tak disyaratkan rambut, maknanya kena sapu kulit kepala dia. Gitulah. Ditanya kalau belakang ni lagu mana? Belakang pun sama, masih lagi dinamakan had kepala. Kepala ni masih lagi dinamakan kepala. Dia jangan lebih daripada had kepala . Kemudian rukun yang kelima, ghuslur rijlaini ma'al ka'baini, membasuh kedua-dua kaki serta kedua buku lalinya. Termasuklah kalau ada rekahan yang ada pada tumit ataupun kaki dia, maka dia kena masukkan juga rekahan-rekahan tadi. Ataupun ada bulu ataupun daging yang tumbuh pada kaki dia tadi. Contohnya kaki ada jari yang ke-6. Samalah perbahasan dengan tangan tadi, maka wajib juga dia basuh. Begitu jugalah kalau bulu tadi pun tebal. Contohnya jenis ni, dia jenis orang bulu lah. Bulu dia ni serupa dengan Bigfoot misalnya. Maka wajib dia basuhkan juga bulu yang ada pada kaki dia tadi tu. Kalaulah kaki dia terpotong, contohnya kaki kiri terpotong sebab kecil manis, kuat sangat minum benda-benda yang manis sehingga kaki dia kena potong kaki kiri, maka ketika itu wajib dia basuh kaki kanan sahaja, kaki kiri tak perlulah. Kalau terpotong tadi kaki kanan sahaja. Jadi terpotong tadi tu atas buku lali lah. Kalau bawah buku lali masih ada lagi anggota yang dia kena basuh, maka ketika tu kena basuh juga. Yang ni maksud kalau kaki dia terpotong atas daripada buku lali, maka tak wajiblah basuh anggota kaki dia tu tadi. Kemudian perbahasan yang kita dah nyatakan tadi, khususiat bagi umat Muhammadiyah, sunat kita tahjil dan juga hurrah. Jadi kalau kaki dan juga tangan ni kita sunat lebih. Kalau kaki ni sunat kita basuh biar sampai ke betih naik sampai betih atas kepada buku lali. Kalau tangan lebih pada siku. Kemudian kalulah dia ni telah selesai daripada wuduk dia ragu-ragu, dia mari syok, kawai basuh ke dok anggota muka kawai tadi, ataupun kawai basuh dok kepala tadi. Dia mari rasa keraguan ketika mana dia tengah melakukan wuduk tadi. Bila mana mari keraguan ketika mana dia masih lagi berwuduk, maka ulama kata dia dianggap belum lagi melakukan perkara tadi, kerana asalnya dia tak buat lagi. Jadi bila dia ada syok, contoh dia tengah basuh kaki, dia mari waswah, mari syok, bukan waswah ni, mari syok. Dia papah dalam hati dia, aku basuh ke dok tangan aku tadi, sebab dia tengok tangan dia kering. Maka ketika itu wajib dia ulai balik basuh pada tangan dia, kemudian dia sapu kepala, kemudian basuh kaki. Kalau dia masih lagi dalam keadaan dia tengah buat wuduk, ambil air semaya. Adapun kalaulah keraguan tadi tu hasil selepas daripada dia selesai berwuduk,
Contoh dia dah selesai molek nak semaya dah, baru mari. Rasa keraguan. Wuduk tadi tu kawin basuh ke tidak? Maka ketika itu ulama kata wuduk dia dikira sah kerana al-yaqinu la yuzalu bisyakki. Keyakinan tidak dihilangkan dengan keraguan. Dia tak perlu ulai balik, dia ambil air semaya. Ni kalau dia ambil air semaya pula tu jadi was-was dah tu. Jadi kalau syak mari ketika dia berwuduk, kena ulai balik. Adapun kalau syak selepas dia berwuduk, tak ada masalah, wuduk dia tadi telah selesai. Boleh tengok dalam Kifayatul Aqyah. Ni biasa orang duk tanya soalan ni. Dia mari rasa keraguan selepas dia berwuduk. Maka dia tak perlu lagi berwuduk kali yang kedua. Dan rukun yang keenam, as-sadisu at-tartibu, iaitu tertib. Apa dia tertib ni? Iaitu wad'u kullu syai'in fi martabatih, iaitu kita letak sesuatu pada tempat dia. Itu dinamakan tertib. Jadi tertib ada dua, sama ada tertib hakiki dan juga tertib takdiri. Hakiki ni lagu mana? Kita buat satu persatulah rukun daripada rukun pertama, rukun kedua, rukun ketiga dan juga sampailah rukun yang keenam. Jadi kita ikut. Jadi kalaulah kita menyalahi tertib dengan masuk mula-mula kita basuh tangan, barulah basuh muka, ketika itu tidak sah wuduk kita. Mesti ikut tertib tadi. Itu tertib hakiki. Tertib yang kedua, tertib takdiri. Kita takdirkan sahaja ada aturan dalam rukun-rukun tadi. Misalnya lagu mana seseorang dia menyelam seluruh tubuh badan dia dalam air sambil dia niat berwuduk. Maka ketika itu sahlah wuduk dia sekalipun dia tak lama dalam air. Kerana telah ada tertib secara takdirnya. Kalau kita nak takdirnya, dia telah ada tertib dalam beberapa saat detik yang pendek tadi tu, kira kena berlaku dah anggota wuduk dia tadi. Jadi dengan dia menyelai dalam air tadi, dia niat nak berwuduk, maka ketika itu dia telah sempurna wuduk dia. Dia tak perlulah basuh sosa. Kerana ketika itu telah sempurna seluruh anggota tubuh badan dia kena air. Itu dinamakan sebagai tertib takdiri. Itulah lebih kurang perbahasan tentang rukun bagi wuduk. Ada pun perbahasan tentang sunat, perkara-perkara yang makruh, perkara-perkara yang sunat yang lain seperti sapu atau khuf dan sebagainya. Itu kita akan bincang pada kitab-kitab yang lebih detail dan juga kitab-kitab yang lebih besar lah. Adapun kitab kita ni memadai dengan kita belajar tentang rukun bagi semaya tadi. Wallahu a'lam bissawab. Sekadar itulah dulu. InsyaAllah pada minggu hadapan kita akan sambung perbahasan yang selanjutnya. Cuma kita nak kitanya pada minggu depan ni kita akan mula awal sedikit, iaitu pada pukul 9 malam. Lalu ni kita mula 9.30 ke. Jadi oleh kerana Isya tu telah awal, jadi kita awalkan sedikit kelas pengajian kita ni, kita mula pada pukul 9 malam. Jadi jangan tukarlah. InsyaAllah pada minggu depan kita mula pada 9 awal supaya tak lewat sangat. Kita habiskanlah. Wallahu subhanahu wa ta'ala alam bisawab. Segala kebaikan itu datang daripada Allah subhanahu wa ta'ala. Kekurangan itu daripada diri hamba sendiri. Boleh jadi hamba silap, kecek ataupun tersasul perkataan ataupun salah dalam memahami sesuatu perkara. Hamba minta maaf. Aku qauli hadza fa astaghfirullahal azim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Wa sallallahu ala sayidina Muhammad wa ala alihi wa sahbihi wa barak wa sallam.